Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, murid tahun 5 dan tahun 6. Alhamdulillah hari ini kamu berjumpa lagi dengan Ustaz untuk pelajaran ibadah. Untuk pelajaran ibadah, sebelum ni kita dah masuk tentang tajuk solat jenazah. Kita dah bincang dengan panjang lebar apa yang nak dibaca untuk takbir yang pertama, takbir kedua, takbir ketiga dan takbir keempat. Untuk solat jenazah, kena ingat tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Sebab bila kita solat untuk jenazah, kalau ada rukuk dan sujud, itu memang tak dibolehkan disebabkan rukuk dan sujud tu merendahkan diri kita. Kita merendahkan diri hanya kepada Allah saja dan kita tidak menyembah kepada jenazah yang ada di depan tu. Okey, sebab niat solat jenazah tu, solat untuk jenazah tu sebagai bantuan kita yang terakhir kepada jenazah tu. Okey, perbincangan seterusnya ada dalam tajuk yang kita nak bincangkan hari ini. Okey, selesai. Hari ini kita masuk perbincangan terakhir tentang tajuk solat jenazah. Apa yang nak dibincangkan? Okey, dalam buku teks digital ni kamu boleh tahu kan ambil kat mana kan senarai tugasan. Himpunan link pembelajaran tu dah ada dekat dalam tu, dah ada kat sini bawah ni. Ni buku teks Kafa Jahins tahun 5. Tahun 5. Okey, buku tahun 6 pun dia guna buku tahun 5 juga. Sebabnya UPKK kan tahun 5 kan. Tahun 6 ikut UPKK, jadi dia kena gunakan juga buku tahun 5 UPKK. Okey, selesai. Dalam buku teks ibadah ni, buka muka surat yang ke-27. Kita nak bincang muka surat ni tentang apa? Dia dah kecil balik dah. Akan habis lagi. Okey, kita nak bincang tentang hikmah solat jenazah. Hikmah, bila kita laksanakan solat jenazah, apa faedah, apa manfaat daripada solat jenazah tersebut? Ini yang ditermasuk dalam hikmah. Dalam buku ni cuma bagikan asas sahaja. Kalau ikutkan hikmah sebenarnya banyak. Pengajaran baik untuk sesuatu perkara memang banyak. Tapi dalam buku ni cuma nak bagi panduan kepada kamu, kepada orang yang belajar supaya boleh fikir. Seterusnya dia bagi asas, dia bagi kunci lah. Kunci-kunci untuk tentang solat jenazah ni, perkara baik tentang solat jenazah ni. Kemudian kita boleh sebenarnya fikir dengan kreatif. Apa lagi yang berkaitan dengan faedah tentang solat jenazah ni selain yang kita bincangkan ni. Okey. Untuk murid yang kreatif, insya-Allah dapat fikir tu. Okey. Untuk murid yang susah sikit nak fikir secara kreatif kan, ambillah saja fakta-fakta yang ada dekat dalam ni. Okey, hikmah solat jenazah. Dia senaraikan berapa? Ada 4 sahaja hikmah dia senaraikan. Okey, nombor 1. Kenapa, apa faedah, apa peranan solat jenazah ni, apa manfaat dia kepada orang yang melaksanakan solat jenazah tu? 1. Sebagai tanda penghormatan terakhir orang yang hidup kepada jenazah. Solat jenazah tu seakan-akan tanda hormat kita, hormat terakhir kita kepada orang yang meninggalkan tu, kepada jenazah tu. Nampak macam jenazah tak bergerak-gerak, kaku gitu kan. Jangan anggap mereka tidak merasakan, tak tahu apa yang berlaku kat sekeliling. Dia tahu, cuma dia tidak ada roh untuk menggerakkan anggota badan dia. Dia tahu siapa sekeliling dia. Dia tahu siapa yang mandikan dia, siapa kafankan dia, siapa solatkan dia. Dia nampak dan tahu di sekeliling dia. Cuma dia tak boleh berkata-kata, dia tak boleh bercakap apa-apa. Sebab itulah semasa kita nak mandikan jenazah, kena mandikan dengan lembut aja, dengan sopan saja, dengan tertib, dengan perlahan lah. Jangan buat kasar-kasar. Sebab apa? Roh daripada badan dia dah baru keluar. Daripada ke bawah, naik ke atas, roh tu baru keluar sikit-sikit. Roh tu baru nak berpisah daripada badan. Setelah bertahun-tahun daripada lahir pun, daripada dalam perut dulu, roh tu dah masuk ke dalam jasad dah. Sampai umur yang entah berapa puluh tahun, roh tu nak dipisahkan. Sakit sebenarnya. Memang jenazah sakit. Sebab itulah untuk orang yang solat jenazah, mesti solat dengan cara yang paling baik, paling lemah lembut supaya tidak menyakitkan
jenazah. Seakan-akan macam badan kita kan, badan kita yang terluka, kita sentuh perlahan-lahan, betul ke tidak? Kalau cuba kita sentuh tempat luka kat sini kan, kita sentuh kuat-kuat, sakit tak? Lebih-lebih lagi mayat, lebih-lebih lagi jenazah yang baru saja dikeluarkan ruh, macam itulah sakit dia. Okey, sebagai tanda hormat. Okey, solat jenazah ni sebagai hormat orang hidup kepada jenazah yang meninggal tu. Penghormatan terakhir. Nombor 2, contoh pengajaran ataupun hikmah perkara baik yang dapat daripada jenazah. Nombor 2, sebagai usaha dan bantuan orang yang hidup dengan mendoakan dan memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk jenazah. Okey, 1, sebagai usaha dan bantuan. Solat jenazah ni dia seakan-akan macam bantuan orang hidup kepada orang yang mati tu. Okey, apa bantuan dia? Orang hidup dengan mendoakan. 1, mendoakan dia. 2, mohon ampun untuk dia kepada Allah. Mohon Allah ampunkan untuk jenazah tu. Sebab orang yang mati, orang yang meninggal ni, bila dia start mati saja, amalan dia dah tak dicatat dah. Buku catatan dah tutup. Buku baik ke, buku jahat ke, buku tu dah ditutup, tak ada catatan dah. Jadi nak doa, nak minta mohon apa dah, Allah dah tak terima dah. Tunggu sok nah. Masuk syurga ke masuk neraka, minta lah dalam tu nanti. Okey, jadi inilah bantuan untuk orang yang masih lagi hidup. Ambil beberapa sikit kesempatan yang ada sebelum dimasukkan dalam tanah tu dengan cara mendoakan dan juga minta ampun kepada Allah untuk jenazah tu. Itu langkah, itu step terakhir tu. Hubungan yang terakhir kita dengan jenazah sebelum dia tanamkan tu. Ini bantuan kita kepada mereka. Mereka dah tak boleh nak mohon ampun kepada Allah sebab dah mati. Bila dah mati tak dapat dah nak mohon ampun kepada Allah. Sebab itulah sebelum mati ni, kita ni yang hidup lagi banyakkan minta ampun kepada Allah supaya Allah dapat ampunkan dosa kita. Jangan sampai tahap kita dah tak ada peluang nak minta ampun dan maaf kepada Allah di atas kesalahan kita. Bila dah jadi mayat tu dah tak ada siapa dah. Bukan dah tak ada siapa, dah tak dapat dah nak minta ampun dengan Allah. Masa tu kita risau sangat-sangat. Lebih-lebih lagi masa duduk kat padang mahsyar nanti kan, masing-masing memikirkan, ya Allah, ya Tuhanku, banyak manalah dosa aku, banyak manalah pahala. Masa ke akhirat nantilah, dapat ke tak masuk dalam syurga, dapat ke tak masuk dalam syurga, ke masuk dalam neraka. Masing-masing merisaukan amalan masing-masing semasa berada di padang mahsyar. Sebab itulah di padang mahsyar semua bogel. Nampak macam lawak, bunyi macam lawak dan kelakar, kecuali orang yang syahid lah. Orang yang syahid dia ada pakaian dia meninggal tu. Dia akan berpakaian dengan pakaian syahid dia tu. Untuk orang lain semuanya bogel. Itu yang bila Rasulullah cakap kepada isteri dia tentang orang manusia semua tidak berpakaian di padang mahsyar, isteri Rasulullah bertanya, tidakkah ada rasa malu masa tu ya Rasulullah? Rasulullah kata masa tu masing-masing duk sarat fikiran dia memikirkan tentang amalan masing-masing. Takut dan risau. Sebab tu masih dah tak terfikir dah tentang malunya. Tentang malu tidak berpakaian tu masing-masing dah tak fikir dah. Semua dah sama dah. Nak katakannya kita hidup kat dunia ni tak nampak lagi kan, tak terasa lagi kan tentang mana baik, mana jahat, banyak mana dah buat baik, banyak mana dah buat jahat. Tapi bila dah start mati je, masa tu kita terlampau risau sangat. Okay, ambil pengajaran masa dah hidup ni. Sama dengan Ustaz Usama, kita ambil pengajaran masa kita masih lagi hidup ni. Okay, nombor 3, agama Islam adalah agama persaudaraan sekalipun kepada jenazah orang yang telah meninggal dunia. Agama Islam ni adalah agama persaudaraan. Agama yang membawa kita kepada supaya berbaik dengan orang ramai. Berbaik kepada semua, terutamanya kepada sesama Islam. Berbaik. Walaupun kepada orang yang dah mati, jenazah sekalipun, kita masih lagi berbuat baik dengan dia. Macam mana buat baik dengan dia? Ialah menguruskan jenazah. Dia dah mati, siapa lagi nak uruskan dia, siapa lagi nak mandikan dia, siapa lagi nak pakaikan pakaian kat dia, siapa lagi yang nak tanamkan dalam kubur, melainkan orang yang masih hidup ni lah. Jadi ini dipanggil hubungan.
Persaudaraan kita sesama Islam bukan setakat sesama kita yang hidup je. Persaudaraan kita dengan orang yang mati, yang meninggal tu pun sama juga. Kita nampak persaudaraan Islam tu dengan cara uruskan mereka. Okey. Nampak tak? Hebatnya Islam ni. Okey, nombor 4. Memberi keinsafan kepada orang yang hidup bahawa setiap yang hidup pasti akan mati. Betul. Bila ada orang yang meninggal, kalau kita ada peluang dibenarkan untuk ziarah, pergilah tengok. Pergi. Walaupun kita tak dapat nak uruskan pun sebab dah ada orang yang uruskan kan. Pergi je. Tujuan je adalah untuk ambil keinsafan. Sedar dalam diri kita bahawa suatu hari nanti kita akan jadi macam dia. Iaitu suatu hari akan mati juga. Jangan ingat kita akan kekal abadi. Cuba cari tarikh-tarikh umur masing-masing. Ada tak yang lebih pada 100? Mungkin ada, tetapi tak terlampau ramai sangat. Dalam satu Malaysia ni, mungkin tak sampai 100 orang kot yang berumur 100 ke atas. Tak ramai. Lagi-lagilah 200 langsung tak ada. Okey, cuba tengok. Umur kita makin bertambah. Suatu hari nanti akan sampai tarikh mati yang Allah tentukan untuk kita semua. Bila kita datang menguruskan jenazah, sama ada uruskan mandi ke, kafan ke, walaupun paling kurang solat untuk jenazah pun, datang rasa insaf dalam diri kita bahawa suatu hari nanti kita akan mati. Bila insaf tu datang, akan jadikan orang tu sentiasa akan fikir bila dah mati nanti dah tak dapat nak buat ibadah, dah tak dapat nak banyak buat pahala, dah tak dapat dah. Bila dah mati nanti mesti Allah tentukan nak masuk syurga ke nak masuk neraka. Allah bukan bagi pilihan Allah akan tengok kepada amal ibadah kita. Jadi bila kita fikir benda-benda tu semua, orang sekiranya fikir tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan lepas mati, mesti masa dia hidup dia tak akan buat benda-benda yang jahat, yang nakal. Dia akan sentiasa nak buat baik je, sentiasa nak memperbanyakkan pahala supaya ada faedah ada masa dah mati nanti, kepada masyar nanti dapatlah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah, kita minta berlindung daripada masuk daripada neraka. Walaupun sekejap pun tak nak. Sakit sangat-sangat neraka ni. Okey, selesai. Cuba tengok bawah tu gambar tentang orang mandikan jenazah, orang solatkan jenazah. Okey, uruskan jenazah nak pergi ke pengebumian, dikebumikan. Okey, ini adalah info. Apa yang nak bincangkan tentang info bawah tu? Dah kecil balik pula dah. Urusan mengebumikan jenazah hendaklah dilakukan dengan segera. Sebaik sahaja seorang itu meninggal dunia, haram melewatkan pengurusan jenazah lebih dari sepatutnya. Okey, info kat bawah ni cerita tentang bila ada seseorang itu meninggal, seeloknya orang yang hidup ni cepat-cepat uruskan, jangan lambat-lambatkan. Sebab itulah kita pernah dengar kan, ada orang yang meninggal siang hari, malam pun nak pergi tanam juga, nak pergi cepatkan uruskan juga. Sebenarnya dari segi hadis Nabi sendiri sebut bahawa bila orang tu meninggal, bila orang tu orang yang jenis beriman dan banyak buat amal yang baik, dia akan cakap kepada orang yang hidup tu, cepatlah bawa pergi ke dalam kubur, cepatlah. Kenapa? Sebab dia tak sabar-sabar nak dapat nikmat Allah yang akan diberikan masa kat dalam kubur. Berbeza dengan orang yang buat jahat, yang memang dia tahu dia jahat dan banyak dosa, dia akan berkata, kau nak bawa aku pergi mana ni? Kau nak aku buat aku mana? Sentiasa dalam keadaan takut. Belum lagi sampai dalam kubur, dia dah rasa takut dah rasa risau, sebab dia memang terfikir kat dunia tu banyak mana kebaikan yang dibuat, banyak mana ibadah yang dia buat. Dia dah terfikir dah, sebab tu dia akan bertanya, kau nak bawa pergi mana? Kau nak bawa aku pergi mana ni? Walaupun kita tak dengar. Itulah keadaan bila seseorang tu jadi jenazah, dah meninggal. Dia sama ada dua, dia akan segera minta segera diuruskan jenazah dia supaya dia dapat masuk dalam kubur dan dapat nikmat Allah semasa di dalam kubur, ataupun dia akan rasa takut. Berbeza di jenis orang kan, ada yang jenis rasa takut disebabkan dia dah terfikir dah masa kat dunia tu tak berapa banyak sangat buat amal ibadah, dah tak berapa banyak sangat buat benda-benda yang baik, asyik buat jahat je kerja dan maksiat.
Sebab itulah setiap hari jangan lupa mulut tu cakap Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah, setiap hari. Tak semestinya duduk ke atas tikar sejadah tu baru nak lafaz macam tu, tak. Dalam keadaan kamu sendiri, dalam keadaan kamu seorang-seorang, dalam keadaan kamu berjalan ke mana sekalipun, dalam fikiran ke, lafaz kat mulut ke, mesti ada lintasan dalam fikiran kita minta ampun kepada Allah. Bila-bila masa je kita boleh minta ampun kepada Allah. Tak semestinya masa solat atau lepas solat, tak semestinya waktu tu, sepanjang masa dalam setiap hari. Okey, habis muka surat 27. Cuba tengok muka surat 28. Dalam muka surat 28 nak bincang pasal apa pula? Bincang pasal mengebumikan jenazah, iaitu menanam jenazah tersebut. Dengan bahasa lembut dia ialah mengebumikan jenazah. Okey, apa yang disebut situ? Wajib menyegerakan pengebumian jenazah setelah dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan. Wajib, termasuk dalam hukum wajib. Maknanya mesti segerakan jenazah, segera nak tanamkan dia bila dah settle mandi, settle kafankan dan settle solatkan jenazah tu. Wajib hukum dia. Cepatkan proses nak ditanamkan dia tu. Okey, cara pengebumian jenazah. Okey, cara nak kebumi pula. Kadar kedalaman lubang kubur ialah kira-kira tidak boleh digali oleh binatang buas. Dalam dia tu, dalam tahap kedalaman dia ialah sekadar yang tak dapat binatang buas gali-gali tak tercapai mayat tu. Sebab bila manusia ni dah mati kan, kalau tak ditanamkan berhari-hari, badan manusia ni akan mula membusuk. Kecuali orang yang beriman, yang Allah jaga, tak akan berlaku lah benda-benda yang macam tu. Untuk orang-orang yang biasa, badan manusia ni dia jadi bangkai lah. Bangkai kan, bukan kekal badan kita dalam keadaan bangkai tu, tak. Dia akan makin lama makin merepot dan membusuk. Bila dalam tanah nanti akan jadi makanan kepada ulat-ulat lah. Last sekali habis daging-daging mayat tersebut, kulit-kulit semua habis, kecuali Allah akan tinggalkan satu benda, satu anggota badan kita yang sebesar biji sawi, lebih kecil kot daripada biji sawi. Dia tinggalkan tu je, Allah tinggalkan tu je. Bila tulang tu pun sama dah habis. Tulang lambat nak habis kan. Bila tulang tu betul habis juga, Allah akan tinggalkan satu benda tu. Satu daripada anggota badan duduk kat tulang sulbi. Daripada sikit benda tu lah, bila sampai hari dibangkitkan lepas kiamat nanti Allah pun hidup balik berdasarkan bermula daripada benda tadi, Allah kembangkan balik, jadilah orang semula. Sebab nak dibangkitkan kat padang mahsyar nanti. Okey, ini tahap ke dalam. Tahap dalam dia tu anggarannya tak boleh digali oleh binatang. Tapi bila zaman sekarang ni, bila mati dalam keadaan normal, mati kat kampung ke, mati kat taman ke kan, dah ada tanah perkuburan, dah ada orang menggali, dia tahu dalam mana. Itu tak ada masalah. Tapi kalau tiba-tibalah berlaku dalam satu keadaan kita duduk kat hutan kan, ada seorang meninggal dan tak dapat nak uruskan, kita yang uruskan. Okey, proses nak gali dalam tu, anggarkan dalam gali tu, bila letak mayat tu sahaja, binatang lain tak dapat dah nak menggali. Sebab bila manusia tu ditanamkan dalam tanah, binatang buas ni, bila badan manusia tu membusuk kan, binatang-binatang yang jenis pemakan daging ni, dia berbau. Bila dia bau, dia akan gali. Okey, bila kedalaman tu dalam betul-betul, bau tu tak akan naik keluar. Gitu. Bila dalam betul-betul sampai binatang buas tak boleh gali tu, maksudnya bau dia tak naik. Bau badan mayat tu tak naik. Jadi binatang buas tak dapatlah dia tak adalah yang nak galinya bila dah ditanam tu. Okey, kemudian meletakkan mayat di dalam kubur dengan membaringkan ke atas rusuk kanan menghadap kiblat. Ibarat macam tidur sunnah lah. Dah dengar tak tidur sunnah Nabi? Tidur sunnah Nabi dia bukan terlentang macam ni. Dia akan mengiring ke sebelah kanan. Untuk orang yang beramal lah dengan hadis Nabi, tidur pun nak cara ikut Nabi kan, dia akan tidur. Ni sebelah kanan Ustaz. Dia akan tidur mengiring sebelah kanan
yang bahu kanan ni dekat bawah, yang bahu kiri ni kat atas lah. Tilam kat tepi ni. Tilam kat tepi ni. Meletakkan mayat dalam kubur dengan membaringkan ke atas rusuk kanan menghadap kiblat. Badan menghadap kiblat. Okey, kalau masa tidur susah lah nak ada kiblat kan. Biasa orang yang tidur sunnah, maksudnya tidur mengikut cara Nabi tidur, dia akan tidur yang macam tu. Dan cara tidur yang sama lah nanti akan dibuatkan oleh orang masa mati nanti. Gitu. Okey, kemudian menimbus semula lubang kubur dengan sempurna. Mestilah kan timbus lah kan. Takkan terbiar macam tu ya. Okey, info. Jenazah orang Islam tidak boleh dikebumikan bersama mayat orang kafir atau sebaliknya. Jenazah. Sebab itulah kita tengok sekarang kan jenazah Kristian, okey, dekat tempat lain. Tempat dia orang. Jenazah orang Islam pun sama tempat dia. Ada hikmah dia tu. Ada hikmah dia. Malah saya nak cerita hikmah dia panjang sebab ni pun dah 20 minit. Ada hikmah dia. Beza tau orang Islam yang meninggal dalam kubur macam mana berlaku dia. Beza dengan orang yang kafir yang bukan Islam mati dalam kubur macam mana. Ada sesuatu berlaku di dalam sana supaya tidak didengari oleh orang Islam yang ditanamkan tu. Sebab tu kena asingkan, ada hikmah dia. Nak tahu apa dia, kamu dengarlah ceramah banyak, insyaAllah dapatlah cik info pasal ni. Okey, sehingga Ustaz habis perbincangan tentang tajuk tu, iaitu muka surat tadi 28. Okey, murid-murid, habis perbincangan kita tentang solat jenazah. Moga apa yang kita bincang ni dapat kita amalkan dan jadi pengajaran kepada kita. Besar sangat pengajaran pasal solat jenazah ni. Setakat tu saja. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.